lebih-lebih lagi. Jadi kalau kita perhatikan al-hadis, hak kita duk belajar hadis ni, hadis juga. Jadi apa yang hadis tu nama hadis? Hadis tu orang panggil hadis tu apa? Hadis hak kita duk ngaji ni. Satunya Nabi SAW sendiri guna perkataan tu. Yang kedua, biar kita tahu hari ni biar boleh. Hak ni senang, tak ada sebut tadi Tak ada sebut tadi. Hak senang. Apa hadis ni orang panggil hadis? Sebab hadis makna asal dia makna perbualan, percakapan. Ya, hadis tu pun percakapan juga, tapi hadis Nabi tu kan bukan semua percakapan. Perbuatan dia, gerak-geri dia tu pun hadis juga. Jadi tidak khusus dengan percakapan, dengan perbualan. Jadi kenapa hadis tu dipanggil hadis? Jadi sebuah kata saat ni, satu, sebab Nabi SAW guna perkataan tu. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha. Dalam Quran pun ada sebut hadis, perkataan hadis tu ada sebut, dan perkataan hadis itu dikaitkan dengan Nabi SAW. Lepas tu sahabat-sahabat sebut, Nabi SAW cerita kepada kami, dia sebut haddathani. Itu hadis daripada penggunaan dalam Quran dan hadis untuk hadis Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, al-hadis tu dipanggil hadis kerana nak menyatakan perbezaan di antara Quran dengan hadis. Di antara Quran dengan hadis. Apa? Dalam Quran, Quran tu orang panggil kalam Allah yang qadim. Al-qadim. Hadis ni hak baru. Kalau kita nak kira wahyu juga, tapi daripada manusia yang hadis baru. Begitu. Ada juga ulama yang berpendapat begitu, iaitu sebab tu dipanggil hadis. Nak bezakan antara Quran yang qadim daripada hadis yang baru. Sebab tu dipanggil hadis. Kalau Quran maknanya kalam Allah yang diturunkan kepada Jibril, melalui Jibril kepada Nabi SAW. Lafaz dia tu lagu tu dah. Nabi tak ada pindah sikit pun, bukan daripada dia, pihak dia. Guna perkataan, setiap perkataan ada dalam Quran tu bukan daripada dia. Dia terima begitu daripada Jibril. Adapun hadis, tidak. Allah SWT masukkan dalam hati Nabi suatu maksud, suatu makna, dia macam terjemahkan makna tu dengan bahasa dia. Bahasa Arab lah. Lalu adalah supuh ada sekarang ni. Jadi dia tu bukan daripada Jibril gitu, daripada Allah. Dia dapat maksud dia. Supaya satu orang, kita kata ramai kita ni boleh bahasa Inggeris misalnya, satu orang royak ke dia ke bahasa Inggeris, dia faham maksud, dia pun royak ke Melayu ke orang lain. Gitu. Hak dia royak tu bukan perkataan orang hak pertama tu tak. Mafhum bagi bahasa yang pertama. Dia nak royak maksud tu lah, maksud orang yang pertama tu. Bahasa Inggeris tadi, dia pun terjemah ke Melayu. Gitu. Itu baru nama dia. Nak beza supaya kita jelas Quran lain, hadis lain, walaupun sama-sama wahyu, sama-sama daripada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis itu daripada hadisun ni'mah. Daripada hadisun ni'mah, cerita tentang nikmat, kurniaan. Jadi maksud kurniaan di sini kurniaan Allah kepada Nabi dan seterusnya kepada umat. Kurniaan Allah. Gapo dia kurniaan Allah? Yaitu agama Islam semua sekali. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Ni'mati.
wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam ayat tu, ada sebut nikmat. Jadi Tuhan beri agama ni sudah sempurna, dalam keadaan sempurna, lengkap, dan Tuhan kata ini sebagai nikmat dia, sebagai nikmat, dan Tuhan redha Islam sebagai agama. Hak ni Islam, agama ni hak Tuhan terima. Ini nikmat yang sangat besar. Lepas tu di dalam Quran dia sebut di tempat yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam surah Ad-Duha tu ujung dia tu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis tu, adapun nikmat Tuhanmu maka kamu ceritakanlah. Jadi pada hakikatnya hadis-hadis ni iaitu cerita tentang nikmat Tuhan kepada kita, yang tersebut, yang diberikan dalam bentuk Al-Quran yang lengkap itu. Itu hakikatnya, iaitu hadithun ni'mah orang panggil, bercerita tentang nikmat Allah kepada kita umat manusia. Jadi hadis itu sebagai menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hak Allah sebut sebagai nikmat. Nikmat itu nyata kepada kita dengan apa? Dengan hadis. Tuhan suruh cerita. Jadi dalam dia bercerita itulah, menyampaikan itulah, sama ada dengan lafaz ke, atau dengan perbuatan dia ke, atau dengan pengesahan daripada dia, itulah yang dipanggil hadis. Hadis, kalau orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah apa ni, fi'il amar dia panggil, fi'il amar kepada haddatha. Haddatha ni hadis ni lah. Hadis ni, ini pun punca dia lah. Jadi ceritakan dalam bentuk itulah orang panggil hadis. Sebab tu hadis ni dinamakan hadis. Jadi kena jelas lah, sekurang-kurang kita tahu hak tu. Kita tahu apa hadis tu orang panggil hadis. Dan oleh kerana hak kebanyakannya, hak lebih kuat dalam banyak-banyak hadis itu ialah hadis qauli. Hadis berupa ucapan. Ucapan tu hadis lah. Walaupun perbuatan pun hadis juga. Tapi apa digunakan perkataan hadis? Bukan perkataan amal atau fi'il atau takrir, tidak. Sebab kebanyakannya, dan hak paling kuat, sebab kalau hak Nabi buat tidak mesti lagi umat ni terikat dengannya, boleh jadi khusus dengan dia. Tapi kalau hak dia kata, hak dia suruh, tentu dah tu, tentu dah kita kena ikut dan kita terikat dengannya. Sebab itu jadi ada 3-4 sebab lah kenapa hadis itu dinamakan hadis. Begitulah. Macam Quran juga macam-macam nama dia ke, Quran, Furqan, apa gitu. Dia adalah, dia ada. Tak apalah. Kita tengok sini pula.